Terima kasih kerana menonton channel ini. Sebelum kita teruskan pada isu-isu semasa, sila tekan butang subscribe, like, dan share. Sila tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, apa kesan darurat kepada Farid dan Jackie? Berita sepenuhnya, Farid seorang pekerja syarikat pemindahan dan pembungkusan, sehinggalah dia diberhentikan kerja beberapa bulan yang lalu ketika syarikat tidak lagi dapat menampung kaki tangan kerana kurang perniagaan. Beliau menemui saya 3 minggu yang lalu untuk memohon modal RM100 bagi memulakan perniagaan nasi lemak. Saya tidak fikir perniagaan dia akan kekal disebabkan terlalu banyak gerai nasi lemak di Wangsa Maju sejak Menteri Wilayah Anwar mengumumkan semua orang dibenarkan membuat gerai berniaga di mana dalam Kuala Lumpur. Ternyata benar, di mana akhirnya Farid gagal dalam perniagaan dan kembali tidak bekerja. Jackie pula adalah pelatih saya dan juga penuntut diploma di College TAR. Bagi membiayai iuran kolej, dia membasuh pinggan di restoran pada sebelah malam. Dia telah memberitahu saya bahawa dia baru sahaja kehilangan kerja 9 itu disebabkan tiada lagi pinggan untuk dicuci semenjak restoran tidak dibenarkan makan di kedai apabila bermulanya PKP. Tambahan beliau pula, restoran ini bakal ditutup tidak lama lagi kerana pelanggan yang semakin berkurangan dan tidak mampu menampung kos operasi perniagaan. Sudah pasti terdapat ribuan pekerja dan pekerja sambilan seperti Farid dan Jackie yang hilang pekerjaan mereka disebabkan COVID-19. Tetapi yang paling buruk masih belum berlaku. Pengisytiharan darurat bukan sahaja memusnahkan harapan untuk ekonomi kembali pulih, malah menyebabkan lebih banyak perniagaan ditutup. Ramai rakyat Malaysia yang sedang mencari rezeki pada waktu kesusahan ini tidak ambil kisah dengan darurat atau penggantungan parlimen. Namun hakikatnya ini amat penting buat mereka, walaupun mereka tidak memahaminya. Kesan pada ekonomi, sentimen pelaburan sebahagian besarnya berdasarkan persepsi. Pengisytiharan darurat selama 6 bulan menandakan ketidakstabilan politik dan krisis. Dakwaan Perdana Menteri bahawa darurat diperlukan untuk mengawal penyebaran COVID-19 dan bahawa ia bukan peraturan ketenteraan tidak cukup baik sebagai jaminan kepada para pelabur, baik dalam dan luar negara. Rasionalnya, di semua negara lain, darurat untuk membendung penyebaran virus di mana kebanyakannya hanya berlaku dari beberapa hari hingga 2 minggu dan tidak pernah melebihi 2 bulan. Mengapa Malaysia yang hanya berkedudukan 69 dari 219 negara di dunia dari segi jumlah kes COVID-19 memerlukan sehingga 6 bulan? Mengapa penggantungan parlimen sedangkan itu bukan norma untuk keadaan darurat kesihatan? Kesimpulan paling logik adalah kerajaan PN yang hanya memiliki 4 undi majoriti di parlimen sedang runtuh dan tujuan darurat hanyalah untuk menghentikan parlimen dari mengadakan usul undi tidak percaya. Tiada pelabur yang waras akan melabur di negara kita ketika kerajaannya akan runtuh dan masa depan negara itu tidak dapat diramalkan. Azmin Ali bercakap perkara tidak masuk akal ketika dia mengatakan bahawa pelaksanaan keadaan darurat tidak akan mempengaruhi keyakinan pelabur. Sejak darurat yang diisytiharkan pada 12 Januari, kegiatan perniagaan terus berjalan seperti biasa. Dia mempertikaikannya pada 17 Januari, hanya 5 hari selepas pengisytiharan darurat. Adalah amat memalukan bagi Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk tidak mengetahui bahawa apabila pelabur memutuskan untuk tidak melabur di Malaysia atau memindahkan kilang mereka ke negara lain, kesannya di bawah tidak akan terasa dalam beberapa hari, tetapi kesannya pasti mendatang. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia mengalami penurunan sejak 10 tahun kebelakangan ini, diatasi oleh Indonesia, Vietnam dan Thailand. Darurat ini di mana telah merosakkan keyakinan pelabur adalah satu lagi tamparan besar dalam usaha kita menarik FDI. Namun kesan darurat ini bukan hanya mengenai FDI. Perniagaan kecil dan sederhana PKS tempatan juga terjejas. Sebilangan besar PKS kita adalah kontraktor dan pembekal perkhidmatan kepada syarikat multinasional MNC.
Apabila syarikat MNC mula meninggalkan negara atau mengecilkan operasi mereka, syarikat PKS juga harus memberhentikan pekerja mereka. Syarikat PKS yang tidak bergantung pada MNC atau syarikat besar untuk perniagaan juga dipengaruhi oleh suasana pasif keseluruhan di negara ini. Bagi menghadapi ketidakpastian dalam keadaan darurat dan menjangkakan ekonomi tanpa pertumbuhan untuk beberapa tahun ke hadapan, beberapa PKS menangguhkan rancangan pengembangan mereka, manakala yang lain memilih untuk menghentikan operasi mereka sementara menunggu krisis politik berakhir. Akibatnya, berlaku hanya sedikit aktiviti ekonomi dan sedikit pusaran uang tunai di pasaran semakin terhad. Ini menyebabkan semakin sedikit orang yang akan membeli rumah atau melakukan pengusahaan dan makin sedikit pelanggan akan pergi ke restoran dan pasaraya. Di penghujung rantaian tindakan dan reaksi ekonomi inilah bakal terdapat ratusan ribuan rakyat kerdil seperti Farid dan Jackie yang hilang pekerjaan dan menganggur. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa selain bergantung harapan dari handout Putrajaya dan pemulihan ekonomi yang cepat. Namun malangnya, Big Shot di Putrajaya yang gila kuasa telah membiarkan dan meninggalkan mereka ini. Ditulis oleh Dr. Tan Yi Kyo, merupakan ahli parlimen Wangsa Maju, sumber daripada Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.